Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, malam ini merupakan malam yang terakhir untuk kita menunaikan salat qiyam Ramadan ataupun salat tarawih ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan yang telah kita lakukan sebulan lamanya. Ia adalah satu detik yang menyedihkan apabila kita menyedari peluang yang besar ini akan berakhir. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya bercakap satu dua hal, kita orang Islam amat berduka cita ketika kita menyambut bulan Ramadan, ketika kita salat tahun ini dengan apa yang berlaku kepada umat Islam di Palestin. Yahudi dengan sejarah kebinatangannya membunuh, menembak orang-orang yang sedang bersalat. Ia sangat mendukacitakan beberapa juta Yahudi Zionis Israel itu boleh membuli umat Islam. Jika kita kecilkan lagi bangsa Arab, ketika hampir 1 bilion, bahkan lebih 1 bilion orang Islam di seluruh dunia ini, yang hanya melihat saja apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin, terutama negara-negara Arab yang dekat seperti Mesir, yang bukan sahaja melihat sahaja, bahkan mereka juga turut membuli saudara-saudara Islam mereka dengan menahan segala bekalan keperluan. Hanya tinggal Jordan yang berurusan membolehkan masuknya bantuan untuk umat Islam di Aqsa, itu pun dengan kadar yang terhad. Al-Aqsa mempunyai sejarahnya yang panjang. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi merampas Al-Aqsa, lebih 70,000 orang Islam disembelih di sekitar Aqsa oleh tentera Kristian, sehingga penyair menyebut mazajna dima'an bid-dumu'i sawajimi falam yabqa minna ardatun lil maharimi. Syarru silahil mar'i dam'un yufiduhu idzal harbu syubbat naruha bisawarimi. Maksudnya mazajna dima'an bidumu'i sawajimi, kita telah mencampurkan air mata
kita telah mencampurkan darah dengan air mata yang begitu banyak, sehingga tidak lagi tinggal penghormatan untuk orang hormat kepada kita. Seburuk-buruk senjata, syarru silahil mar'i dam'un yufiduhu. Seburuk-buruk senjata satu orang ialah air mata yang mengalir. Idzal harbu syubbat naruha bisawarimi, ketika mana api peperangan sedang marak menghancurkan. Yakni kita lihat peperangan berjalan membunuh saudara-saudara kita, kita hanya tahu untuk menangis tanpa bertindak apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, baginda menyatakan, yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha ila qas'atiha. Dibimbangi umat manusia semuanya berkumpul mengambil tindakan kepada kamu seperti mana pemakan-pemakan, orang-orang yang nak makan berhimpun di satu dulang makanan. Qas'ah ni dulang Arab yang besar, boleh makan sampai 9 orang. Yani orang umat lain akan bully kamu orang Islam. Nabi kita akan berlaku. Sahabat hairan, macam mana boleh berlaku macam tu? Mereka tak banyak pun tak berlaku. Kata sahabat, amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah, adakah kerana pada zaman itu umat Islam itu terlalu sedikit? Padahal pada zaman Nabi sedikit. Nabi kata Allah, Nabi kata tak, kamu wala kathir, kamu banyak, walakinnakum kaghutha is-sail walakinnakum kaghutha is-sail, tapi kamu bagikan sampah sarap yang ada di permukaan air, buih-buih yang ada di permukaan air yang tidak mempunyai pendirian, yang boleh dipukul kanan dan kiri. Walakinnakum kaghutha is-sail, kamu bagaikan buih yang berada di permukaan air, tak ada pendirian, boleh dipukul. Qatar ada sedikit pendirian, kita tengok Emirat, kita tengok Saudi, kita tengok Mesir, kita tengok negara-negara Arab, semuanya ramai nak mengambil redha Israel dan Amerika. La yanza'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Allah akan mencabut daripada dada-dada musuh kamu perasaan gerun kepada kamu. Dulu orang takut orang Islam ni, gerun. Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahn, dan Allah akan mencampakkan di dalam jantung hati kamu al-wahn. Sahabat bertanya, wamal wahnu ya Rasulullah, wahan itu apa wahai Rasulullah? Wahan perkataan Arab. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Wahan ni lemah. Tapi sahabat tanya apa makna? Kadang-kadang Nabi memberikan satu makna baru kepada istilah-istilah. Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan tu cintakan dunia dan takutkan mati. Ketika umat Islam cintakan dunia dan takutkan mati, kita menjadi umat yang mati. Ketika kita umat yang cintakan mati dan tak takut
kehilangan dunia, kita menjadi umat yang hidup. Khalid Al-Walid apabila membawa pasukannya, dia menyatakan, aku membawa satu pasukan yang mencintai mati seperti mana kamu mencintai hidup. Ketika itu kita adalah umat yang hidup. 1 bilion lebih umat Islam boleh melihat bagaimana sejumlah umat Islam yang berada di Aqsa dibom, ditembak pada bulan Ramadan. Sehingga hari ini Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu belum mengeluarkan kenyataan yang tegas. Dan mungkin mereka akan mengutuk, kemudian Israel boleh buat. Bayangkan apa yang mereka buat. Yang mereka buat ialah bawa orang-orang luar Yahudi daripada US, daripada merata dunia, pergi halau tuan-tuan rumah orang Islam itu, suruh keluar dan suruh Yahudi ni masuk ambil rumah dia. Tuan-tuan, di rumah kita duduk, satu kerajaan mari, awak keluar, dia orang ni masuk. Satu sen pun tak bayar, awak nak pergi duduk di mana? Ada khemah pelarian kami buat. Sebab tanah Palestin ni ribuan tahun dulu datuk nenek kami punya. Itu saja. Kalau rakyat Palestin lawan dan ada orang yang menyatakan mesti bangkit menentang Yahudi, ramai nanti negara Arab akan labelkan kumpulan ini pengganas, teroris. Dan hatta dalam sebahagian orang Islam, negara ni pun kena hati-hati. Bahagian terorisme, jangan tengok orang anti-Yahudi ya, teroris. Bagi mereka yang teroris itu semuanya orang Islam. Bila sebut teroris saja, tak terbayang dalam fikiran mereka, melainkan untuk menuding jari kepada orang Islam saja. Kalau ada orang Palestin yang terlepas ke sini, dia dikaitkan dengan pertubuhan penentang Israel, dia disenarai hitamkan sebagai pengganas. Umat yang mati, Al-Syekh Ahmad Yasin. Tuan-tuan, mungkin sebahagian anak muda kita tak tahu Syekh Ahmad Yasin. Satu orang tua, satu orang yang lumpuh semasa umur dia 20-an kerana main sukan, hanya duduk di atas wheelchair, kursi roda, berjaya menggerakkan rakyat Palestin keseluruhannya untuk bangkit menentang Yahudi yang dinamakan dengan intifada. Dia sendiri tak boleh bangun, duduk atas kursi. Saya pergi rumah dia di Gaza. Masa tu dia dah tadi bom. Satu orang duduk di atas kursi boleh menggerakkan satu umat keseluruhannya bangkit menentang Yahudi. Ahmad Yasin berulang kali di penjara, masuk keluar penjara, duduk atas kursi. Masa saya di Jordan dulu, Ahmad Yasin merupakan lambang semangat kepada semua bangsa Arab, anak-anak muda, menunjukkan untuk menghidupkan manusia kadang-kadang tak perlukan tangan dan kaki yang sihat, tapi otak dan jiwa dan iman yang sihat. Apa Israel buat pada dia? Dia lahir tahun 1936, tahun 2004, ketika dia pergi solat di masjid, dia balik daripada masjid, Israel gunakan helikopter Apache dia, daripada atas tembak dia yang sedang duduk, suruh kerusi daripada masjid nak balik ke rumah. Hancur ya. Saya pergi ke rumah dia tu, kerusi tu ada lagi, kerusi roda dia. Tapi dia telah berjaya menghidupkan bangsanya. Jika tuan-tuan lihat orang Palestin salat ketika ditembak oleh Israel, kekal mereka di tempat mereka salat.
Itulah membezakan antara mereka, orang yang berjuang, dan kita yang tidak berjuang. Itu sedikit saya nak sebut. Maka kita di Perlis ni, kita tahu kita tak berupaya, kita pun jauh daripada mereka. Kita telah meminta supaya semua masjid membaca qunut nazilah. Setengah orang ni kita duk kalut urusan umat Islam, dia tak kerja lain, dia kerja duk berpikir plain. Ini nak baca qunut pula dah mana? Tok Guru ni Aziz dulu, ni bab dia lain. Kata tak boleh baca qunut, bila kita kata tak boleh baca qunut? Ada tempat sembahyang witir kita baca qunut, qunut nazilah kita baca qunut. Arwah Tok Guru ni Aziz tu, dia ada satu ceramah dia, saya suka hak dia cakap tu. Dia kata setengah orang ni kita tak tahu dia bodoh ke cerdik sebab dia tak bercakap. Lepas dia bercakap confirm bodoh. Dia kata lah, setengah orang lah dia kata. Setengah orang dia tak tahu dia bercakap. Bab ni lain-lain. Bukan kita boleh tak pernah kata qunut, tak boleh. Kita kata tidak ada berterusan, bukan haram. Kita cakap tentang qunut nazilah kerana Nabi SAW qanata Rasulullah SAW syahraini mutatabi'in. Nabi qunut 2 bulan berturut-turut, fi zuhri wal asri wal maghrib wal isya was salati subhi. Pada waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan sembahyang subuh. Fi duburi kulli salatin, pada penghujung salat, idza qala sami Allahu liman hamidah. Apabila kata sami Allahu liman hamidah, maksudnya pada rukuk yang terakhir. Nabi doa pada rakaat, Nabi doa supaya Allah mengambil tindakan kepada kabilah-kabilah Arab yang telah mensalimi orang Islam. Kita pun doa supaya Allah Subhanahu wa taala mengambil tindakan kepada Yahudi ni. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita doa. Okey, yang tu lagi panjang pula tuan-tuan nak ni, tak apa, malam lah tuan-tuan pun nak pergi balik kacau ketupat tu pun tuan-tuan. Sebelum saya nak cakap pasal tadi ni, cakap pasal SOP ni, kita di Perlis ni bercadang untuk menghidupkan sembahyang di tempat lapang. Sembahyang hari raya di musalla. Musalla ni, musalla Nabi ni tanah lapang, tempat di Madinah tu yang baginda sallallahu alaihi wasallam solat di situ. Dan Nabi ni dalam riwayat tak pernah solat hari raya melainkan di tanah lapang, melainkan kalau ada keuzuran, hujan. Yang lain semua tidak tanah lapang. Maka semua mazhab yang kecuali mazhab Syafi'i, semua menyatakan solat hari raya di padang, di tempat lapang. Mazhab Syafi'i dia tak kata tak boleh. Dia kata kalau masjid ada, masjid lebih elok. Pun begitu, dalam salah satu qaul mazhabnya juga kata sembahyang di tanah lapang. Tak apa. Sunnah Nabi SAW secara praktikalnya memang di tempat lapang. Kata Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni, dia kata, saya baca teks dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-musalla wa yad'u masjidahu. Nabi sembahyang raya keluar ke tempat lapang, ke tempat sembahyang, dan meninggalkan masjidnya. Wa kadzalika khulafa'u ba'dahu, yang demikian itu semua khulafa yang 4 selepas daripada Nabi, semua sembahyang raya di tempat lapang. Wala yatrukun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-afdal ma'a qurbihi wa yatakallafu fi'l al-naqis ma'a bu'dihi. Tak mungkinlah Nabi ni meninggalkan yang afdal, iaitu masjid dia, sedangkan masjid lebih dekat dengan rumah dia, dan bersusah payah pergi yang tempat yang kurang pahala, sedangkan tempat tu jauh. Tak kalah. Dia kata yang ni tak boleh berlaku. Maksudnya tak kalah Nabi kalau masjid lebih afdal dan masjid tu dekat,
dengan rumah Nabi. Tiba-tiba Nabi pergi tinggal masjid, pergi mayang di tempat korang pahala tu. Dia kata tak mungkin. Kata dia, kalau masjid tu dekat, kalau padang tu yang dekat, bolehlah kira kot dia pergi kerana dekat. Ni rumah yang dekat, jadi tapi dia pergi sana, dia kata. Jadi ini tidak mungkin, dia kata. Wala yasra'u li ummatihi tarkul fadail. Baginda tak pernah suruh kita meninggalkan kelebihan-kelebihan. Panjanglah alasan dia. Semua ni menunjukkan, kata dia, bahawa Nabi SAW sembahyang hari raya di musalla, maka kita sembahyang musalla. Itu pun Perlis ni dulu pun memang sembahyang di musalla dulu. Cumanya kebetulan pada musim ni ialah Covid. Kita tahu bila musim Covid ni, tempat lapang itu lebih kurang risiko dia dibandingkan tempat tertutup. Kita ni Perlis ni Allah kurnia pada kita. Bukan kerana kelebihan kita sama sekali. Sama sekali tidak. Kalau nak tengok lebih kurang ya. Tapi Allah kurnia. Apa Allah kurnia? Kes tak banyak. Jiran kita kes banyak, kita tak banyak. Hari ni kosong. Kemarin 3 kan? Kurnia Tuhan semata-mata. Tak ada. Kalau saya duduk dalam majlis darurat tentang kuasa darurat, kenal lah semua. Hari ni pun cakap dengan semua DG je apa. Kalau tanya siapa pun secara data dan saintifiknya, dia tak boleh bagi tahu pasal apa Perlis korang daripada negeri lain. Tak tahu. Melainkan kurnia Tuhan. Orang andai kan, orang kata mungkin mall tak banyak kot sini, tapi bazar Ramadan boleh main. Bazar Ramadan terbuka macam-macam. Tapi Tuhan pelihara yang tu saja. Saya bukanlah nak mengampu pemerintah ke apa, tapi saya pernah duduk dengan Tuanku Raja makan. Tuanku Raja kan sekali kata saya ni Datuk hari-hari sembahyang duk minta, ya Allah bagi selamat Perlis daripada kena Covid, jangan bagi kena Covid. Mungkin Tuhan mustajab doa pemerintah, mungkin doa rakyat yang ada. Orang lain pun doa juga, kita tak bincang lah orang lain tu, mungkin ada. Allah dengan urusannya. Tidak tanda kita lebih baik pada orang, tidak tanda orang lebih baik pada kita. Tuhan bagi kurnia tu kat kita. Selamatlah kita. Meriahlah orang Perlis ni. Tak sangka lah beli ketupat apa semua nak raya. Duk sangka boleh raya. Mai baru keluar mai. Kita mesyuarat dulu ni pasal nak sembahyang di Padang ni. Sebelum tu saya mesyuarat darurat. Lepas tu mesyuarat di peringkat negara. JAKIM, MKN dan mufti-mufti semua. Tak timbul. Mai petang kemarin petang kemarin mari SOP baru. Yang ni kita terkejut sikit lah. Jadi kita taklah nak komplain apa, cuma orang awam ni dia komplain sikit kan. Dia pasal mengejut. Kawan hak beli, kawan macam-macam dia mengejut. SOP ni standard operating procedure kan. Lama-lama jadi semua orang pening kepala SOP. Sebab dia nak kena certain. Saya sebut pandangan saya lah, saya taklah kata komplain. Mungkin orang terkejut sikit kalau habaq amaran awal kata 2 minggu kita kemungkinan nak SOP dan orang nak beli ketupat pun kurang sikit, nak beli pulut pun kurang sikit, yang pergi tempah daging pun tak banyak sikit. Last minute. Tapi tak apalah. Hari ni kita duk bincang, kita punya alasan. Di dalam senarai peraturan yang kenyataan yang dikeluarkan itu, ni cerita lah. Dia kata sembahyang dalam masjid boleh, tapi tak boleh lebih daripada berapa? 50 orang bagi masjid yang kapasitinya 1000 ke atas. Kalau 1000 ke bawah berapa? 20. Itu dia punya ni lah. Kita kata kita tak mau sembahyang dalam masjid.
kita nak buat di luar. Di luar tak, asalnya memang kita nak buat di luar, bukan kerana kita nak kecoh dia punya kenyataan dia, tak. Kita memang asal nak buat di luar. Logik kita asal di luar ni tak terkena lah hak 50 tu, di luar ni luar. Cumanya sampai tadi saya mesej semua lah daripada Perdana Menteri jawab mai, daripada semua menteri kanan, menteri, semua menteri yang terlibat tu pakai lawan mesej. Tapi setakat ni lah taklah ada jawapan yang jelas lagi lah, yang putih daripada mereka. Cumanya kita dalam urusan agama ni di peringkat negeri, setakat ni kita on bahawasanya semayang di tempat lapang. Kalau kita fikir, tapi kita tak komen lah, kita tahu kerajaan berusaha untuk menghadapi wabak ni. Kalau kita fikir kita ni duduk dah macam ni lebih dari 50 orang dah, cuma nak beza hari ni dengan esok ya. Hari ni boleh, pagi esok tak boleh, macam tu ya cerita dia. kan pi pasar Ramadan tadi boleh, pagi esok pi tak boleh, main masjid jadi tak boleh, yang macam tu je. Tapi nak kata kerajaan pun susah juga, dia nak kena buat, nak kena operate kerajaan ni payah juga, mesti ada hari bermula. Macam-macam lah cerita. Suasana dia bukan semudah yang kita andaikan. Semua orang nak ke arah kebaikan. Cumanya macam kita kata, bila mari ada penjarakan, wuduk ambil di rumah, lagi apa lagi? Sejadah bawa, kasut plastik kasut bawa. Pasal apa yang suruh bawa bungkus kasut tu? Sebab tak mau pitak kasut satu tempat, duk berebut ambil kasut, duk beretuh hang aku, dalam bahasa kita lah, nak bagi pasir. Itulah rancangan kita setakat ni, melainkan tiba-tiba dia keluar satu peraturan darurat apa kata tak boleh benda ni. Setakat ni kita tak ada lagi lah istilah yang tak boleh itu, kita akan teruskan seperti itulah tuan-tuan. Cuma sikit lagi last tuan-tuan, kita ni ada beberapa sunnah bila hari raya ni, walaupun tak ni tetap kita hidupkanlah sunnah hari raya tu. Raya ni sunnah pertama sekali apa kita? Takbir lah. Nabi SAW membanyakkan takbir, khususnya bila kita keluar daripada rumah, takbir. Kita kadang-kadang bila keluar dari rumah kita pun sibuk, duk sembang, kita tak takbir. Patut kita takbir satu kereta, kita takbir sehingga sampai ke tempat solat kita. Baginda SAW keluar pada jalan lain, balik pada jalan lain, khalafat tariq. Pasal nak banyak, kita tak apalah, mungkin jalan kita tak sama macam zaman dulu, melainkan nak pusing banyak kali pun, tapi tak apa, perlih dia kira satu daerah, untung perlih ni. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Dan saya duk tengok tentang dia punya prosedur dia ni, mudah-mudahan banyak benda yang kita buat, banyak benda hak dalam amalan hari raya ni kita dah buat dah. Raya ni satu, Allah ni dia bagi kat kita supaya ibadat. Ni tuan-tuan semua duk tidur masjid, i'tikaf, malam tidur tak cukup, siang manyau tahu manyau? Tuan-tuan ni orang bahasa standard sikit sebut apa? Jadi pasal apa malam kita tahajud, kita salat, kita baca Quran. Hari raya ni hari kemenangan. Tu keindahan hari raya. Sebab tu sunnah Nabi ni dia tak keluar pada hari raya Yaum Fitr, melainkan dia akan makan dulu. Tanda hari ni tak puasa. Tapi kalau sepanjang bulan puasa dia duduk tidur malam tu pun tak ada apa beza dengan hari tak puasa, melainkan tak makan ya. Tidaklah menikmati makna hari raya dalam erti kata yang sebenar. Tu je lah kita nak abang. Tapi sebab tu
Mudah-mudahan kita ni menikmati hadir semayang malam, doa. Tuan-tuan, saya sebut banyak kali tuan-tuan, tak ada Tuhan ni, dia kata kat kita, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dia yang menjadikan kepada kamu bumi dhalulan, mudah bagi kamu, famshu fi manakibiha, berjalanlah atas muka bumi, wa kulu min rizqi, makanlah rezeki dah. Dia kata, maksudnya apa? Dia jadi bumi ni, dia suruh kita apa? Jalan mencari rezeki. Tapi akhirat dia tak suruh jalan. Dia kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kamu, bersegera dalam ayat lain, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan. Lumba kamu keampunan Tuhan, lumba. Rezeki atas muka bumi berjalan. Bukan kata salah pulun, tapi kita ni, saya lah terutama bukan tak. Hak atas muka bumi ni lari, hak akhirat kalau berjalan lah, Islam merangkak belan-belan begitu lah. Quran kata, wallazi ja'alakumul arda dhalul famshu, jalan. Untuk akhirat, wasari'u apa? Lumba. Kita terbalik. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ni adalah sikit suasana berlumba ni. Ujung kita ni, dan macam kita sebut selalu tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala bagi tanda-tanda yang jelas untuk kita tentang kedatangan kiamat ni. Ramai orang tanya kita, Covid ni nak kiamat ke mesti? Lepas tu tengok apa pula, itu ke tanda nak main kiamat ke? Ya. Sebab tu sahabat Nabi bila duk tanya kiamat, Nabi kata, maza a'adatalah, kau bersiap apa? Kita pun tak bersiap. Tapi tanda kiamat hak paling jelas, Nabi kata, wa yataqarrabuz zaman, zaman menjadi pendek. Fatakunu sanatu kasyahr, tahun macam sebulan. Hari ni ada orang nak minta kok kena sembahyang di rumah, khutbah nak baca di rumah, panduan hari raya di rumah ni, lupa pula dah hak tahun lepas. Rasa baru 2-3 bulan dah hak tahun lepas ni. Bulan puasa ni rasa macam baru masuk. Saya petang tadi kena pergi tengok anak bulan, berasa baru je pasang khemah tengok anak bulan nak masuk puasa, tengok anak bulan nak masuk Syawal tadi. Wa yakunu syahru kal jum'ah, sebulan kata Nabi macam seminggu. Wa takunu jum'atu kal yaum, seminggu jadi macam sehari. Ni orang tua-tua hak duk hidup ni, mereka boleh cerita kita sebulan zaman dulu dengan sebulan dah. Sebulan zaman dulu hak mereka menyanyi tu, penantian merupakan satu penyiksaan. Lama lah ni tak dan duk cerita nak beli kurma, nak puasa. Hari ni duk cerita nak raya. Tanda-tanda kiamat apa lagi yang telah Tuhan bawa mari untuk kita insaf. Tak ada masa seolah-olah dia beritahu hampa cepat, tak dan. Siapa nak semayang, siapa nak istighfar, siapa nak taubat, siapa nak sedekah. Tak dan. Kita selalu bertanya, mana-mana tanda kiamat? Ini tanda kiamat.
Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.